untuk episod kali ni aku nak fokuskan kepada ibadah. Bagaimana Hamka dia ataupun penulis dia mengaitkan ibadah dengan intipati kemerdekaan. Okey, di muka surat 30 penulis dia ada terangkan bahawa ajaran tauhid itu dibagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah penuh kepercayaan bahawasanya alam itu dijadikan zat oleh Yang Maha Kuasa. Bahagian yang kedua, penuh kepercayaan kepada alam yang gaib. Itulah alam akhirat dan alam kiamat, dan kesanalah tujuan kita sesudah hidup yang sekarang ini. Segala yang bernyawa hatta mati pergi kepada yang hidup yang kedua kali itu. Dan yang ketiga, oleh kerana itu dalam hidup di dunia yang hanya satu kali itu, kita harus mengerjakan amal yang soleh, pekerjaan yang berfaedah bagi diri dan bagi masyarakat. Jadi Hamka dia bagi tahu selain dalam salah satu daripada juzuk ataupun bahagian ketauhidan itu adalah beramal, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia nak bagi tahu yang jiwa hidup manusia itu dia ada pertalian. Pangkal tali itu adalah pada diri manusia itu. Tali itu dia bercabang 2. Cabang yang pertama menghadap ke langit, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cabang yang kedua ialah kepada masyarakat. Jadi disebabkan itu syariat Islam adalah kepentingan kepada kita adalah untuk menjaga kedua-dua cabang ini tadi. Pangkalnya adalah pada diri kita sendiri. Baik, kita nak pergi kepada ibadah yang pertama yang dihuraikan oleh Hamka, iaitu berkenaan dengan solat. Kata Hamka, kata Allahu Akbar itu saja sudah cukup untuk memerdekakan jiwa daripada pengaruh alam. So, macam mana kita nak faham lagi? Kita nak ceritakan di muka surat 31. Okay. Hamka dia bagi tahu, perhatikanlah solat. Solat adalah tali penghubung di antara tiap-tiap manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak aku bagi tahu tadi? Dia adalah cabang, satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi kepada masyarakat. Solat adalah tali penghubung kepada kedua-duanya. Solat memang sah kalau dikerjakan secara sendiri, tapi Hamka dia nak cerita pasal solat jemaah. Apa yang Nabi buat ketika mula-mula sampai di Madinah? Hamka bagi tahu kat sini, ketika Nabi mula-mula sampai di Madinah, maka masjidlah yang baginda dirikan terlebih dahulu. Solat 5 waktu dikerjakan bersama-sama di dalam masjid, dan sehabis solat dibicarakan urusan-urusan negara dan urusan agama yang paling penting. Jadi kat situ, disitulah di mana Hamka kaitkan dengan 2 cabang tadi. Cabang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cabang kepada masyarakat. Surat 32, dengan sebab ibadah yang demikian, tidak adalah orang yang terlepas daripada ikatan masyarakat. Jadi macam itulah Hamka dia ikatkan pertalian yang dia cakapkan tadi, yang mana dia kata pangkalnya adalah pada diri, yang menghubungkan pangkal itu adalah pada diri, tapi 2 cabang tu, satu kepada Allah dan satu lagi kepada masyarakat. So Hamka dihuraikan berkenaan dengan solat berjemaah. Itu adalah yang pertama. Bila kita berbicara berkenaan dengan solat, maka dia tak lari dengan kita nak berbicara berkenaan dengan zakat juga. Berbalik-balik juga tadi kepada konsep yang Hamka kata di muka surat 30 tadi. Bila Hamka kaitkan antara diri Allah Subhanahu Wa Taala dengan masyarakat, dia sangat dekat dengan bila kita bercakap berkenaan dengan zakat. Konsep zakat dalam Islam jelas menunjukkan bahawa ada pertalian di antara diri kita, masyarakat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita menyumbang kepada masyarakat, yang mana zakat itu akan disalurkan kepada orang yang memerlukan. Sebab kalau kita perasan dalam kebanyakan surah dalam Al-Quran juga banyak dia mengaitkan solat dengan zakat. Jadi itu nak menunjukkan perkaitan kepentingan antara solat dengan zakat tu, kerana ia menghubungkan
seseorang individu tu dengan Tuhannya dan juga masyarakat di sekelilingnya. So nak abang kata menjadi seorang Muslim bukanlah pasal hanya berbalik ataupun hanya kepada Tuhan saja. Menjadi seorang Muslim bukan hanya kepada masyarakat saja tapi mengabaikan Tuhan, tidak. Dia mestilah seimbang, barulah kita boleh menggelarkan diri kita sebagai seorang Muslim yang baik. Okey. Di muka surat 35, zakat adalah bukti penyatuan masyarakat dan budi negara yang tidak ada taranya. Hak perseorangan tidak dimungkiri. Inilah alat yang sentiasa menyatukan antara si kaya dan juga si miskin. Okey. So, itu berkenaan dengan zakat. Seterusnya, berkenaan dengan puasa. Pada awalnya aku macam tengah fikirlah macam mana Hamka nak kaitkan intipati kemerdekaan dengan puasa kan. Tapi tak boleh. Dia boleh. Dekat sini yang menariknya, Hamka dia kata pada muka surat 35, puasa adalah alat kemerdekaan. Siapa yang banyak memperbudak-budakkan kita, yang setiap waktu menjadi fikiran kita, yang banyak ialah kebiasaannya adalah adat. Bila kita cakap pasal kebiasaan ni, kita cakap pasal makan. Sebab kita terbiasa makan tengah hari, smoking. Tetapi dengan adanya puasa, dia dapat membebaskan kita daripada kebiasaan ni. Dan dia dapat mengeluarkan kita daripada pepatah yang Hamka sebut di muka surat 35 ni, iaitu manusia adalah hamba kepada kebiasaannya. Jadi oleh sebab tu, puasa ni adalah jadi alat yang utama untuk memerdekakan jiwa daripada kebiasaannya setiap hari, yang kelak menjadi tangga untuk melawan kebiasaan-kebiasaan yang besar, sehingga terbuktilah pepatah yang termasyhur, bukan untuk makan sahaja kita hidup. Jadi macam tu Hamka dia kaitkan puasa dengan intipati kemerdekaan. Sebab apa? Bila kita cakap pasal puasa, kita tahulah bahawa puasa ni dia jadi ada banyak perkara dalam puasa tu sendiri yang melatih kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Bersabar, sebab kita kena disiplin. Kita kena bangun sahur. Kita kena berbuka pada waktunya. Kita kena berhenti sahur pada waktunya. Tak boleh makan. Kita tak boleh minum. Kita kena jaga diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi bila Hamka masukkan puasa dalam intipati kemerdekaan, dia trigger aku lah untuk fikir yang dalam nak membentuk seorang Muslim ataupun dalam nak membentuk seorang Muslim yang nak kita letakkan di lapangan kemerdekaan ni, dia mestilah seorang Muslim yang berdisiplin, yang berani untuk keluar daripada kebiasaan. Untuk yang terakhir adalah berkenaan dengan haji. Okey, macam mana kita nak kaitkan haji dengan kemerdekaan tadi? Hamka sebut pada muka surat 37, semua pakaian, walaupun pakaian raja dengan segala kebesarannya, atau menteri, tukang rumput sekalipun, ditinggalkan dan ditukar dengan satu ragam saja, iaitu pakaian tidak berjahit. Sebab bila kita pakai ihram tu adalah pakaian yang tidak berjahit. Semua makhluk sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada beza. Semuanya menyeru nama Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang lebih berbakti kepadanya. Warna kulit, berlainan bangsa dan lidah tidak menjadi perkara yang lebih penting pada masa itu. Hamka cuba nak bagi tahu yang rukun haji tu, bila kita cakap pasal rukun haji, ia dekat dengan kemerdekaan sebab dalam nak membentuk bangsa yang merdeka, memang sebuah bangsa merdeka akan lahir golongan-golongan ataupun akan melahirkan tingkat sosial yang berbeza. Bila terlahirnya tingkat sosial yang berbeza itu nanti, kita perlulah, sebagai masyarakat, kita perlulah faham yang akhirnya kita semua ni sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pergi haji, kita akan tengok yang semuanya sama. Sebab apa? Bila kita tengok semuanya sama di hadapan, sebab kita semua akan hanya pakai ihram. Jadi
dekat sana akan membentuk rasa kasih sayang sesama kita, akan membentuk permuafakatan sesama kita, dan akhirnya bertepatanlah dengan hadis yang dinukilkan dalam buku ni, iaitu muka surat 38, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Terjemahannya, tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum ia cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Jadi dia, bila kita nak cakap pasal kemerdekaan, kita perlukan sebuah masyarakat yang mencintai sesama sendiri, kuat, membentuk permufakatan dalam kita nak membentuk sebuah bangsa yang merdeka. Kesimpulannya, apa yang aku nak kata adalah penulis dia gambarkan rukun Islam tu adalah sebagai alat untuk mendidik jiwa yang merdeka, mendidik persatuan bangsa-bangsa, membina keadilan dan kemenangan dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penulis dia tak lari, walaupun kita cakap pasal kemerdekaan, dia tak lari untuk berbicara berkenaan dengan perkara-perkara yang besar. Dia fokuskan kepada perkara-perkara yang sangat dekat di hati kita, sangat mudah untuk kita fahami, tinggal memerlukan kita untuk berfikir dengan lebih luas untuk memahami bagaimana agama itu sebenarnya sangat dekat dengan diri kita sebagai seorang bangsa yang merdeka.